Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita kali ini insya-Allah kita akan sama-sama menyambung kembali perbincangan hadis yang terakhir daripada tajuk yang menyatakan perihal ikhlas pada niat dalam segala amal perbuatan, dalam setiap kata-kata dan hal ahwal yang sulit atau yang terang. Dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi.
Yang dikarang oleh Imam Nawawi. InsyaAllah kita akan baca hadis yang terakhir. Hari ini kita dah masuk kepada hadis yang terakhir. Untuk episod yang ke-8 ini tuan-tuan, kita dah masuk kepada hadis yang terakhir yang memperbincangkan tentang ikhlas niat dalam segala perbuatan dan kata-kata dan hal ahwal yang sulit atau yang terang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan bantu saya sama-sama untuk tuliskan di ruang komen di bawah itu pada hadis yang ke-13 halaman yang ke-13 juga. Bantu saya tulis di ruang komen di bawah hadis yang ke-13 pada halaman yang ke-13 juga. Hadis ni agak panjang, tapi hadis ni nanti pada awalnya kalau kita baca mungkin kita tak nampak perhubung kaitan antara hadis ni dengan soal niat. Tapi nanti saya akan buat kesimpulan apakah hubung kait daripada hadis yang ke-13 yang mana kita sebut hadis ke-13 ni agak panjang sedikit. Hadis yang agak panjang yang mana dia ada cerita yang sangat tersirat, makna-makna yang tersirat. Maka insyaAllah nanti kita akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dibantu saya sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk tuliskan di ruang komen di bawah hadis yang ke-13 halaman yang ke-13. InsyaAllah kita akan bacakan hadis ini sama-sama. Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa thalathatu nafarin mimma kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي طالب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقده على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي بنات عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجرها حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين قال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فله يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Tuan-tuan dan puan, saya sebut hadis ni agak panjang, Hadis ni memang agak panjang, tapi saya minta tuan-tuan dan puan untuk sama-sama duduk dengan saya sehingga akhir, kerana hadis ni banyak pengajaran yang penting dan banyak juga dia berkaitan dengan i'tiqad kita, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ini berdasarkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tentang pengamalan tawassul itu adalah dibenarkan, iaitu dibolehkan dalam i'tiqad kita. Tawassul ini berdoa, dan juga tawassul ni macam-macam. Tawassul ni kita meminta perantaraan doa kita dengan para ulama dan berbagai-bagai lagi lah. Baik, kita baca sama-sama makna hadis ni. Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh anak kepada Sayyidina Umar, iaitu merangkap kepada sahabat baginda Nabi SAW juga. Namanya, gelarannya adalah Abi Abdurrahman, Abi Abdurrahman, ataupun namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Umar ni adalah merupakan, saya sebut sekali lagi, adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, apa kata Abdullah bin Umar? Aku dengar Rasulullah SAW bersabda. Satu ketika Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Telah berjalan 3 orang daripada orang yang berada sebelum kamu hingga mereka terpaksa bermalam ke dalam sebuah gua. Nabi meriwayatkan, Nabi menceritakan kepada sahabat, yang mana kisah ini dinukilkan atau ditulis atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia kata, satu ketika Nabi bercerita kepada aku, yang mana aku dengar cerita Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, pada zaman dahulu ataupun zaman dahulu kala ada 3 orang pemuda yang hidup sebelum kita ini, yang mana satu ketika dia terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Jadi tuan-tuan, poin dia apa dia? Ada kisah 3 orang pemuda. Dan setiap orang ini dia mempunyai cerita yang berbeza. Ada 3 orang pemuda. Hadis ni panjang. Ada 3 orang pemuda, yang mana setiap daripada seorang pemuda ini cerita dia berbeza-beza. 3 orang pemuda ini, mana kata mereka ini setelah penat jalan pada waktu siang sampai kepada waktu malam, mereka bertiga ini terpaksalah masuk ke dalam gua sebab nak berehat. Kemudian tatkala mereka telah masuk, apabila mereka masuk, maka jatuhlah sebuah batu besar dari gunung menutup pintu gua itu. Itu dia. Mereka ini penat berjalan pada waktu siang sampailah waktu malam, maka mereka pun masuklah ke dalam gua untuk berehat pada malam tu, dan pada hari esok mereka nak teruskan perjalanan lagi.
Bila mereka masuk sahaja ke dalam gua itu, mereka duduk. Setelah mereka duduk, tiba-tiba ada satu batu yang sangat besar menutup akan pintu gua sehingga menghalang mereka daripada untuk keluar daripada gua tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah andai kata berlaku pada diri kita dalam keadaan begitu, apakah kita ini telah berputus harap terhadap Allah Ta'ala? Ataupun hati kita masih kuat lagi tergantung kepada Allah Ta'ala? Ini merupakan i'tiqad 3 orang pemuda yang hebat-hebat belaka, tuan-tuan. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Kita apabila diuji dengan kekayaan sikit, kita dah putus daripada nak mengharapkan rahmat Allah. Kita apabila jadi papa kerana miskin, kita pun telah berputus harap untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita pun ada kalanya waktu kita sihat, kita lupa kepada Allah sehingga kita lupa untuk berharap kepada rahmat Allah. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang bila dah sakit, kita lupa juga kepada Allah dengan cara kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah kedudukan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya ajak kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam setiap apa jua bentuk urusan kita sehari-harian, jangan kita lupa kepada Allah. Allah tak pernah lupakan kita. Allah sentiasa ingat kepada hamba-Nya, tetapi hamba-Nya sering kali melupakan akan dia. Kenapa? Kerana ada kala kita ingat kepada Allah dan ada kala kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang waktu kita senang, kita lupa Allah. Waktu susah, ingat Allah. Waktu senang, kita ingat Allah. Ada kala waktu susah, kita lupa kepada Allah. Ada kala waktu senang dan waktu susah, kita lupa kepada Allah. Jangan kita tergolong daripada kalangan orang yang senang atau susah ini ada kategori lupa kepada Allah. Jadilah kita hamba Allah yang sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan senang atau susah. Kerana orang yang sentiasa ingat Allah dalam keadaan senang atau susah, maka orang begini adalah kategori orang yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, lupa apa dia, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak minum air, nak makan pun kadang-kadang kita lupa nak minta kepada Allah. Sebab apa? Kadang-kadang kita memegang makanan, kita memegang gelas nak masuk mulut, kita sangka itu air itu kita punya. Tetapi dengan tidak kita sangka-sangka, kita rasa air itu kita punya, baru je kita nak masuk mulut, tiba-tiba tahu apa cawan tersebut terjatuh dan melimpahlah air dan tertumpahlah air tersebut ke bawah ke lantai. Maka kita kata itu bukan milik kita. Sebab tu dalam saat setiap urusan kita minta kepada Allah. Kita nak mulakan setiap urusan, kata ulama, mulakanlah setiap pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, bererti apa dia? Kita letakkan hati kita, ketergantungan kita kepada Allah. Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang bagi kita makan, Allah yang bagi kita minum, Allah yang bagi kita duduk, Allah yang berikan kita hari ini duduk untuk mendengar majlis ilmu. Itu semuanya kerja Allah, urusan Allah Ta'ala. Urusan kita apa? Minta kepada Allah, berserah kepada Allah, bermohon kepada Allah. Kita ini patut rasa diri kita ini adalah hamba Allah yang hina, yang kerdil, yang tidak ada apa-apa. Maka di sinilah kata ulama kehebatan orang yang begini, tuan-tuan, bila dalam melaksanakan setiap amal kebajikan, mereka akan buat semata-mata ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Sebab mereka kata dalam setiap pekerjaan aku ini tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih boleh menandingi kita melainkan Allah juga. Hari ini ada orang, tuan-tuan, dia jadi bos. Dia jadi bos lah, bos besar lah. Ataupun pemilik kepada sesuatu institusi ataupun satu pekerjaan lah. Satu syarikat dia jadi pemilik. Apa dia kata?
Dia kata kepada orang dia kata kepada pekerja, dia kata, kalau tak kerana aku, engkau tak akan dapat kerja ni. Subhanallah. Wal'iyazubillah. Jangan sampai kita ini terkeluar daripada lidah dan bibir kita perkataan begitu. Tuan-tuan kena ingat, hatta kerja, hatta perniagaan yang kita ada, itu semuanya di bawah takbir kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebagai apa? Sebagai wasilah sahaja untuk pekerja kita itu dapat kerja dengan kita. Bukan sebab kita ini yang beri kerja kepada dia, dia jadi pekerja kita. Tidak. Sepatutnya yang patut kita pegangi apa dia? Adalah kita ini adalah orang yang diberikan taklif pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita untuk beri dia kerja. Yang membuktikan apa? Rezeki yang kita beri ataupun duit yang kita bagi gaji tiap-tiap bulan, itu semua datang daripada Allah. Susah kita nak cari majikan yang begini. Kalau ada pun sangat sedikit, tuan-tuan. Majikan yang mentarbiah pekerjanya supaya rasakan rezeki yang dia dapat hari ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan daripada majikan, bukan daripada saya. Saya ini wasilah je Allah nak bagi rezeki. Tuan-tuan, jadilah kita majikan yang seperti itu. Jadilah kita ayah kepada anak-anak kita seperti itu. Jadilah kita ibu kepada anak-anak kita yang seperti itu. Jadilah kita orang yang sentiasa tidak pernah berputus harap daripada rahmat Allah. Dengan apa jua cara, tuan-tuan. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa memperoleh rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minta, tuan-tuan, mintalah selalu kita. Berserahlah kita kepada Allah dalam setiap amal kebajikan yang telah kita lakukan dengan niat kita itu. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dan peliharalah akan segala niat-niat kita ini, tuan-tuan. Kita duduk hari ini, duduk dalam majlis ilmu, dengar dalam majlis ilmu, minta Allah berikan kekuatan kepada diri kita supaya kita terus kekal dalam majlis ilmu. Tidaklah kita masuk kejap keluar, masuk kejap keluar, dengar macam tak best, panjang sangat, kita keluar. Itu tanda-tanda orang yang mana kita sebut kita takut, khawatir jauh daripada rahmat Allah. Kan? Baik, sambung lagi, tuan-tuan. Jadi tak kala lelaki ataupun 3 orang pemuda tadi, bila mana dia masuk ke dalam gua tadi untuk berehat, maka tiba-tiba satu batu besar jatuh dan menutupi akan pintu gua tersebut. Maka disebutkan mereka pun terkurunglah di dalam gua tadi. Tak boleh nak keluar, tiga-tiga tak boleh keluar sebab terkurung dalam gua tadi. Maka kita nak tengok apakah berlaku dalam 3 orang lelaki, 3 orang pemuda yang hidup sebelum daripada kita Nabi sebelum daripada hadis ni. Malahan mereka ini 3 orang pemuda hidup sebelum Nabi SAW. Maka apa mereka buat? Kata mereka pun berkata, mereka pun berbual, berkomunikasi 3 orang antara satu sama lain. Apa mereka kata? Kamu tidak akan lepas keluar dari dalam gua ini jika kamu tidak mendoa ke hadrat Allah Ta'ala dengan amal-amal kebajikan kamu yang lalu. Mana kata di sini, tuan-tuan? Mereka pun berbual. Mereka kata apa, tuan-tuan? Kita ni tak akan boleh keluar daripada gua ni melainkan ada satu cara sahaja. Sebab tak ada orang yang boleh bantu. Tak ada orang yang nampak kita masuk dalam gua. Tak ada orang yang dapat yang boleh bantu kita, sebab waktu kita masuk tak ada seorang pun tahu. Melainkan yang tahu kita masuk dalam gua ni hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Allah sahaja yang tahu kita masuk dalam gua. Berarti tidak ada permintaan dan tidak ada permohonan dan tidak ada bantuan pada ketika itu, melainkan hanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang boleh membantu kita. Maka di sinilah kunci yang paling kuat buat diri kita, kata mereka berbual ini adalah berdoa dan berserah kepada Allah. Tapi doa mereka ini adalah apa dia? Doa yang berbentuk tawassul dengan amalan sebelum ini. Yang mana tawassul amalan sebelum ini, mana yang pernah mereka lakukan, ini kehebatan ikhlas niat dengan tajuk kita.
Amalan yang ikhlas, tulus suci, niatnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Setiap perbuatan, setiap kebajikan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata ikhlas, tidak ada tujuan yang lain. Sucikan hati kita, bersihkan niat kita semata-mata ikhlas kerana Allah. Amalan ini, kata para ulama, boleh kita buat tawassul berdasarkan hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya sebut muttafaqun alaih bererti Imam Bukhari dan Imam Muslim kedua-duanya bersepakat daripada apa tentang hadis ini, dan hadis ini martabatnya sahih. Jadi dengan martabat hadis sahih ini, tuan-tuan, maka kita kata hukum bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan terdahulu itu adalah diharuskan boleh. Contoh, kita ni orang yang rajin buat sedekah, rajin buat amal ibadah, maka tak kala ada sesuatu kesusahan yang menimpa akan diri kita, kita pun berdoa, ya Allah, dahulu aku pernah buat ibadah sekian-sekian, ya Allah, aku pernah mempermudahkan, Allah, maka berkat aku melakukan amal ibadah yang aku lakukan semata-mata kerana-Mu, ya Allah, maka engkau permudahkanlah urusanku. Kata ulama, boleh kita bertawassul dengan amalan tersebut. Tapi dalam masalah tersebut, dalam masalah tawassul ni, dia ada syarat dia tak boleh sewenang-wenangnya lah. Jadi apabila batu tersebut menutup sahaja pintu gua, maka mereka bertiga ini pun berbual-bual, berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka pun kata apa dia? Tidak boleh kita keluar daripada gua ini melainkan kita ini sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal salih yang pernah kita lakukan dahulu. Sambung, tuan-tuan. Lalu mendoalah seorang. Maka lepas daripada mereka berbual-bual itu, salah seorang, dia ada doa dia, tuan-tuan. Seorang ada doa mereka dengan amal soleh mereka. Orang kedua dia ada doa mereka dengan amal soleh mereka. Orang ketiga pun ada doa mereka dengan amal soleh mereka. Maka seorang, kita cerita seorang-seorang dahulu. Lalu mendoalah seorang daripada mereka. Orang yang pertama berdoa, dia kata apa? Ya Allah, aku dahulunya ada beribu bapa. Orang yang pertama ini dia doa tentang amal soleh dia kepada ibu ayah dia. Khidmat bakti kepada ibu ayah dia. Menjaga orang yang pertama ni, menjaga akan ibu ayah. Dia kata apa? Ya Allah, aku dahulu ada beribu bapa yang telah tua. Aku tidak pernah memberi minum sebelum keduanya, baik untuk ahli maupun untuk ternakan. Pada suatu hari aku pergi jauh mencari kayu. Oleh itu tak dapatlah aku kembali petang kepada kedua ibu bapakku itu sehingga keduanya telah tidur. Maka ku perahkan susu untuk minuman malam mereka berdua, tetapi ku dapati keduanya sedang tidur. Ku tak gemar membangunkan keduanya itu atau memberi minum dahulu dari mereka untuk ahli dan ternakan. Aku pun berdiam diri sedang mengantuk. Aku pun berdiam diri sedang mangkuk berada di tanganku menunggu keduanya bangun sehingga fajar pun menyingsing. Dan kanak-kanak riuh di tempat aku berdiri. Lalu keduanya pun terbangun dan minum minuman mereka. Ya Allah, kalau betul yang demikian itu kulakukan untuk mencari keridaan-Mu, lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka merengganglah pintu gua itu sedikit, tetapi mereka tak dapat keluar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang yang pertama ni apa dia? Orang yang pertama ini dalam riwayat hadis ini yang masuk dalam gua sehingga pintu gua menutup, dia berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu amalan soleh yang pernah dilakukan sebelum ini. Apa amalan soleh ini? Berbakti kepada ibu bapa. Yang mana amal soleh yakni berbakti kepada kedua ibu bapanya ini lebih hebat berbanding kita yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Apa kehebatan pemuda yang pertama ini? Orang yang pertama ini, dia punya berbakti dan dia punya taat kepada ibu ayah dia melebihi
daripada dia melebihkan ahli keluarganya, daripada dia melebihkan binatang ternakannya, binatang yang paling dia sayang dia lebih, tuan-tuan. Apa dia? Lelaki yang pertama ini dia doa, dia kata, ya Allah, dahulunya aku ni pernah ada ibu dan ayah, yang mana ibu ayah aku ni telah tua, kan? Makna kata dia tak pernah mendahulukan sesuatu urusan melainkan dia dahulukan ibu ayah dia. Lelaki ni, pemuda ni, lelaki yang pertama. Dia tak pernah buat satu urusan, contoh makan atau minum, dia tak akan makan atau minum lebih dahulu daripada dia makan atau minum kepada ayahnya. Dia beri. Kalau dia nak makan, nak minum, dia akan beri ayah dan ibunya, baru dia makan atau minum. Itu dia. Hatta ahli keluarganya pun jadi orang yang kemudian lepas ibu ayahnya. Hatta binatang ternakan, dia tak akan beri makan dan minum kepada binatang ternakannya, melainkan dia dah beri kepada kedua ibu bapa dia. Dahulu baru dia bagi kepada binatang ternakan. Tapi dalam kisah ini dikata, ya Allah, satu ketika aku pernah pergi ke hutan nak mencari kayu. Dan saat aku mencari kayu, aku terlewat, aku pulang lewat ke rumah. Sehinggalah bila mana aku sampai ke rumah, aku dapati kedua ibu bapaku telah tidur. Maka dah nampak ibu ayah dia tidur, dia pergi juga kepada binatang ternakannya untuk diperahkan susu daripada binatang ternakan tersebut. Maka bila diperahkan susu, maka dibawa minum, dia tengok ibu ayah dia masih tidur lagi. Dia tunggu dengan memegang cawan, tuan-tuan, memegang mangkuk yang telah diperah susu tadi. Dia tunggulah. Dia tunggu sampailah dia pun tertidur, sampailah pagi. Waktu pagi dia dengar suara budak-budak bererti dah siang lah. Maka tak kala itu ibu bapa dia pun bangun, yang telah tua tadi, ambil bekas minuman dan minum. Ini kehebatan pemuda yang pertama, tuan-tuan. Yang mana ini dia menunjukkan bahawasanya amal saleh yang dia lakukan sebelum ini benar-benar dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain melainkan keikhlasannya itu adalah kerana Allah. Sebab dia kata, ya Allah, di doa tadi, kalau betul yang demikian itu kulakukan. Kalau betul dia berkhidmat kepada kedua ibu ayahnya itu, yang ni, tuan-tuan, bukan menunjuk kita nak ungkit atau sebagainya, tuan-tuan. Ini maksud tawassul, tuan-tuan. Mengambil wasilah dengan amal soleh kita. Dia tak membawa maksud kepada riya atau sebagainya. Sebab kita berdoa untuk kita, bukan untuk orang lain. Maka dia kata, ya Allah, kalau betul lah amal yang aku buat terdahulu, yang aku berbakti kepada kedua ibu ayah aku ini semata-mata mencari keredaan-Mu, ya Allah, maka Engkau lepaskanlah kami semua ini daripada gua ini, tuan-tuan. Ini nak tunjukkan kehebatan. Dengan berkat keikhlasan amalnya dahulu, dia jaga, dia berbakti kepada kedua ibu bapa dia itu melebihi daripada segalanya, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, dia berdoa. Bila dia berdoa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pintu gua itu pun terbuka sedikit. Batu yang besar tadi pun mula beralih sedikit. Tetapi masih lagi belum boleh melepaskan mereka bertiga untuk keluar daripada gua. Kerana ada lagi ruang yang mereka perlukan untuk mereka keluar daripada gua tersebut, tuan. Subhanallah. Tuan, pemuda yang pertama berbakti kepada kedua ibu bapanya melebihi daripada segalanya selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, tuan-tuan. Satu pengajaran yang baik buat diri kita untuk kita jadikan pengajaran untuk diri kita apa dia, tuan-tuan? Lazimlah dan sentiasalah kita berbakti kepada ibu ayah kita sekadar kemampuan kita. Yang kita mampu. Kalau kita mampu lebih lagi, tuan-tuan, buat lebih lagi. Kan? Kalau kita mampu untuk lebih lagi daripada itu, buat lagi lebih daripada itu. Maka inilah yang terbaik buat diri kita, tuan-tuan. Berbakti kepada kedua ibu bapa ini juga boleh menjadi satu sebab kita boleh bertawassul dengan amal ibadah, iaitu berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Ini satu contoh. Mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan dan perempuan yang rajin pergi solat jamaah, yang rajin berzikir, yang dahulunya ada ibu ayah yang sudah tua tapi
banyak sangat berkhidmat kepada ibu ayahnya, rajin bersedekah dan berbagai-bagai lagi amal soleh yang tuan-tuan dan puan-puan pernah lakukan. Maka apabila tuan-tuan dan puan-puan ditimpa kesusahan, yang mana kesusahan itu tidak ada orang lain yang boleh menolong tuan-tuan dan puan-puan, melainkan Allah juga yang boleh menolong, maka waktu tersebut tuan-tuan boleh mengambil sebab daripada tadi, tuan-tuan boleh bertawassul dengan amal soleh. Yang penting syaratnya apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan bila mana berdoa, jangan menimbulkan perasaan yang membesar diri dan merasakan kehebatan amal ibadah yang pernah kita lakukan sebelum ni. Dan lepas daripada itu, kalau andai kata Allah tolong kita tuan-tuan, jangan kita rasa hebat pula dengan amal kita. Kita rasa kita ni seperti mana orang-orang yang kita kata yang hebat-hebat belaka tuan-tuan. Tidak. Dan pada akhir doa kita itu, kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau benarlah amal soleh yang aku lakukan sebelum ini, yang kita doa tadi, berkat amal soleh yang kita buat, seperti contoh, ya Allah, dahulunya aku banyak buat sedekah, ya Allah, sedekahnya aku bantu orang yang susah, ya Allah, aku banyak menolong orang yang susah, ya Allah, ya Allah, kalaulah benar amal soleh yang aku lakukan ini semata-mata mencari keredaanmu, ya Allah, maka kau lepaskanlah, kau pemudahkanlah urusanku. Boleh juga tuan-tuan hukum kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan dahulu, yang mana kita buat semata-mata ikhlas kerana Allah. Ini orang yang pertama. Kita tengok pula doa orang yang kedua. Dan mendoa pula yang seorang lagi. Ya Allah, dahulu pamanku, iaitu pakcikku, ada mempunyai seorang anak perempuan, iaitu sepupu dia lah. Yang orang kedua ni pula, dia dahulu pernah ada seorang sepupu perempuan yang sangat ku cintai. Dalam satu riwayat, aku mencintainya lebih dari cinta lelaki yang pernah mencintai perempuan. Aku ingin terhadapnya, tetapi dia enggan menurut kemahuanku hingga berlalu masa setahun. Kemudian dia datang pula kepadaku, maka ku beri dia 120 dinar supaya dia mahu bersulit-sulit di antara aku dengannya. Permintaanku itu diturutnya, sehingga apabila aku berkuasa terhadapnya, dalam satu riwayat lain mengatakan, manakala aku duduk di antara dua belah kakinya, dia pun berkata, takutlah Allah dan janganlah dibuka puteri melainkan dengan haknya. Maka aku pun pergilah meninggalkan dia, padahal dia adalah kekasih yang sangat kucintai. Dan ku tinggalkan emas yang telah kuberikan itu kepadanya. Ya Allah, jika betul yang demikian itu, ku perbuat kerana mencari keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka merengganglah lagi batu itu, tetapi mereka masih belum juga sanggup keluar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adapun pemuda yang kedua ini tuan-tuan, dalam masalah ni, pemuda yang kedua, apa dia berlaku kepada dia tuan-tuan? Pemuda yang kedua ini, dia bertawassul dengan amal saleh yang pernah dilakukan, iaitu dia dapat mengawal hawa nafsunya, dia dapat meninggalkan kemaksiatan yang dia dah niat nak buat tapi tak jadi buat. Ingat tak hadis sebelum ni? Kalau kita nak buat kejahatan tapi kita tak jadi buat kejahatan, maka dengan sebab tertahannya kita daripada nak melakukan kejahatan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri juga kepada kita pahala, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini kehebatan Allah dengan limpah kurnianya, Allah dengan sifat pemurah dan penyayangnya, tuan-tuan, kepada orang-orang yang beriman. Berniat nak buat jahat tapi tak jadi buat jahat, maka Allah berikan kita pahala juga, tuan-tuan. Pahala yang mana kita dapat menghalang diri kita daripada nak melakukan akan kejahatan tersebut. Pemuda yang kedua ini kata apa? Ya Allah, sebelum ni ya Allah, aku ada seorang sepupu, ya Allah. Pakcikku ada seorang anak. Aku ada seorang sepupu yang sangat cantik, yang sangat aku cinta, ya Allah. Malahan cinta aku kepada dia, ya Allah, lebih hebat daripada cinta seorang lelaki kepada perempuan. Lebih hebat daripada cintanya, ya Allah. Dan pada satu ketika, ya Allah,
perempuan ini, sepupu aku ini telah datang. Dia berada dalam keadaan susah dan dia datang nak minta tolong kepada aku, ya Allah. Dengan satu pertolongan. Maka aku pun kata kepada sepupu perempuanku ini, ya Allah, kalau kau nak aku tolong kau, tapi ada syarat. Maka aku pun berikan dia 120 dinar emas, tuan-tuan. Emas, bukan perak. Dinar ni emas lah. 120 duit emas. 120 dinar duit emas aku berikan kepada sepupu perempuan aku ini, ya Allah. Tapi aku berikan dia syarat. Kalaulah dia nak duit 120 dinar ni, dia mesti kena tidur dengan aku. Dia mesti kena bersama dengan aku seperti seorang suami dan isteri, sedangkan kami berdua belum ada apa-apa hubungan yang halal lagi. Ini permintaan lelaki yang kedua ni. Dia berkeinginan nak buat perkara tersebut, tetapi dia belum buat lagi, tuan-tuan. Hanya keinginan yang datang daripada hati lelaki yang kedua ini, tuan-tuan. Maka dia kata, tuan-tuan, tak kala aku hendak mendekati wanita ataupun sepupu aku ini dengan aku beri 120 dinar, wanita sepupu aku tadi pun ambil 120 dinar, maka aku pun kata kepada dia, engkau kena bersama dengan aku seperti mana layaknya seorang suami dan isteri itu bersama pada waktu yang sepatutnya. Maka ketika aku hendak bersama kepadanya, maka sepupu aku ini, perempuan tadi pun berkata, apa dia kata kepada aku? Takutlah kita semua kepada Allah, dan janganlah kamu ini bersama aku. Buka putri maknanya kata apa? Dukhulu biha, bersama aku. Dan janganlah kamu bersama aku seperti mana layaknya seorang suami bersama dengan seorang isteri setelah kita ini halal daripada hubungan kita ini, kita berkahwin. Maka tuan-tuan, lelaki yang kedua ini bila dia dengar je kata-kata sepupu perempuan dia tadi, bila dia dengar, dia tersentap, tuan-tuan. Maknanya kata dia tersadar, subhanallah. Maka dia pun secara tak langsung dia tinggalkan kemaksiatan yang dia nak buat tadi. Malahan dia juga tinggalkan duit 120 dinar tadi dan dia berikan kepada sepupunya tadi. Dia tak minta apa-apa balasan. Maka dia kata, ya Allah, kalau betul lah yang demikian yang aku buat tadi, yang aku pada awalnya aku berkeinginan, aku ada niat nak buat maksiat, tetapi dengan asbab nasihat daripada sepupu aku ini, aku tinggalkan kemaksiatan tersebut. Semata-mata aku tinggalkan itu dengan mencari keredaan-Mu, ya Allah. Maka kau bantulah kami, ya Allah. Kau lepaskanlah kami daripada gua ini, ya Allah. Maka dengan sebab daripada wasilah orang yang nak buat jahat, nak buat maksiat tapi tak jadi buat, maka itu pun diguna pakai untuk jadikan asbab, iaitu dia bertawasul dengan perkara tersebut. Maka dengan sebab itulah dia, tuan-tuan, Allah tolong juga. Maka batu yang menutup tadi mula merenggang sedikit lagi, tuan-tuan. Maka yang sedikit itu, 2 kali renggangan itu juga masih lagi tidak boleh mengeluarkan mereka bertiga daripada dalam gua. Ini orang yang kedua. Sebab tu saya sebut, tuan-tuan, daripada hadis sebelum ni kata apa? Yang mana disebutkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, iaitu Abi Hurairah. Hadis yang sebelum ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abil Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yang mengatakan bahawasanya orang yang berkeinginan nak buat kejahatan, nak buat amal keburukan, tetapi satu ketika dia tak jadi buat. Mungkin sebab dia dah tersedar sehingga dia tak dapat nak buat perkara tersebut, maka Allah beri juga pahala. Boleh juga bertawassul dengan perkara maksiat yang kita nak buat tapi tak jadi. Semata-mata kita tinggalkan kemaksiatan itu sebab kita nak cari redha Allah. Itu dia. Yang ketiga, tuan-tuan, pemuda pertama dah doa, pemuda kedua dah doa. Tiba giliran pemuda yang ketiga, tuan-tuan. Akhirnya mendoa pula seorang lelaki, seorang lagi. Ya Allah, aku telah menggaji beberapa orang buruh. Yang ketiga ni dia sebagai majikan pula.
Orang yang ketiga ini dia adalah majikan kepada pekerja dia. Dia dulu bos lah. Dia dulu adalah pemilik kepada satu perniagaan. Maka dia pernah menggajikan pekerjanya. Dan telah kubayar gaji mereka sekalian. Selain dari seorang yang telah pergi meninggalkan bahagiannya, upahnya itu telah ku kembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian pada suatu masa dia telah datang pula kepadaku dan berkata, "Wahai Abdullah, berilah upahku." Katanya, jawabku, "Semua yang kau lihat itu unta, lembu, kambing dan hamba adalah dari upahmu belaka. Janganlah kau perolok-olokkan aku, wahai Abdullah." Katanya lagi, "Tidak, aku tidak memperolok-olokkan kau." Jawabku pula, "Lalu diambillah semua itu dan dahulunya." Tiada suatu pun lagi yang tinggal. Maknanya diambil semualah. Ya Allah, jika sebetulnya yang demikian itu telah ku perbuat untuk mencari keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka berganjaklah batu besar itu dan mereka pun terus berjalan keluar daripada gua. Allahu Akbar. Pemuda yang ketiga, dia bertawassul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Amal soleh yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Adalah dahulunya dia ini adalah majikan kepada pekerjanya. Dia pernah menggajikan buruh. Dia pernah ada pekerja. Maka bila tiba satu masa, tuan-tuan, dia pun berikan gaji dia kepada semua pekerja-pekerja dia. Melainkan ada seorang lelaki yang tak dapat dia gajikan sebab dia telah pergi sebelum sempat diberikan hak, iaitu gaji dia, tuan-tuan. Ini orang yang ketiga. Kehebatan majikan yang ketiga. Belum sempat diberi gaji pada seorang pemuda, dia telah pergi. Seorang pekerja dia dah bagi contoh, ada 100 orang, 99 orang dia dah bagi gaji. Tapi suatu orang dia tak sempat nak bagi gaji sebab orang tersebut telah pun pergi. Tak tahulah, wallahu alam, ke mana dia pergi. Maka dengan duit gaji yang pemuda yang seorang tadi, dengan duit gaji pemuda yang tak tuntut tadi, tuan-tuan, dia pun kembangkan duit tersebut sehinggalah daripada gaji yang tersebut, tuan-tuan, gaji pemuda yang tak sempat ambil tadi, sampailah boleh menghasilkan hasil ternakan seperti unta, lembu, kambing, sampai ada hamba, tuan-tuan. Maka pemuda yang tadi dia pergi, tuan-tuan, seorang lelaki yang pergi dengan tak sempat nak ambil gaji ni, dia pun kembali semula. Maka dia kata apa? "Wahai Abdullah, aku datang hari ni sebab aku nak minta balik gaji aku yang sebelum ni aku tak sempat nak ambil, yang tak berkesempatan aku nak ambil." Maka kata pemuda yang ketiga ini, "Wahai si fulan, ini semua ni maksud dia, unta, lembu, kambing dan hamba yang kau lihat ni semua, ini semua gaji kau." Maka kata lelaki yang berjumpa, kata pekerjanya, kata buruhnya yang tak sempat nak ambil gaji, kata, "Wahai Abdullah, engkau ni pelekehkan aku ke ataupun engkau pemain-mainkan aku?" Maka kata Abdullah, "Sungguh aku tak pemain-mainkan kau. Inilah harta, inilah gaji yang kau tak ambil, aku telah kembangkannya sehinggalah jadi begini." Maka pekerja dia ambil semua harta tadi, tuan-tuan, yang telah jadi yang telah dikembangkan tadi, maka dia pun pergi beredar. Maka pemuda yang ketiga pun berdoa, "Ya Allah, andai kata apa yang aku lakukan itu tadi memang betul, apa yang aku pernah lakukan sebelum ini, aku telah berikan hak yang selayaknya kepada yang memiliki hak, aku telah berikan, ya Allah, kepada mereka. Maka dengan semata-mata aku berikan tadi, aku buat pekerjaan semua yang aku uruskan tadi semata-mata aku mencari keredaan-Mu, ya Allah, tidak ada pandangan manusia, ya Allah. Maka ya Allah, kau lepaskanlah kami semua daripada gua ini." Maka berkat daripada amal saleh yang dilakukan yang orang kepada orang yang ketiga, maka batu tu pun mula merenggang lagi dan adalah ruang yang besar juga untuk mereka ketiga-tiga keluar daripada gua tadi, tuan-tuan. Maka selesailah daripada hadis yang kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan, tentang kehebatan bertawassul
dengan amal soleh yang pernah kita lakukan sebelum ini, yang mana amal soleh yang kita lakukan ini adalah dengan tujuan tidak semata-mata kita katakan kita buat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kita lakukan amal soleh itu yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita boleh menjadikan amal soleh. Andai kata satu masa kita susah nanti, tuan-tuan, kita boleh bertawassul dengan amal soleh. Tapi dengan syarat, kata ulama, amal soleh yang kita lakukan itu adalah biarlah kita buat dengan semata-mata ikhlas. Ini kita buat semata-mata kerana Allah, mencari redha dan rahmat daripada Allah. Itu kehebatan. Kehebatan orang yang buat, kehebatan orang yang melaksanakan amal ibadah ikhlas kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan, maka pahala yang bakal dia peroleh juga, tuan-tuan, besar. Dan satu ketika kalau dia berada dalam keadaan susah, dia boleh bertawassul dengan doanya, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, yang kita boleh ambil pengajaran, tuan-tuan, itu yang kita boleh dapat. Dan jangan pula kita duk gagah pula buat amal sampaikan kita sendiri pun terlupa akan diri kita, tuan-tuan. Terlupa maksud dia apa, tuan-tuan? Kita rasa hebat dengan amal soleh. Contohlah, kalau kita satu ketika kita bertawassul dengan amal soleh, jangan sampai bila mana amal soleh tadi telah membantu urusan kita, tuan-tuan, kita dengan berkat doa tadi, tuan-tuan, dah bantu urusan kita, kita pun riak, rasa hebat. Oh, tengok, aku buat amal soleh ni. Tengok, satu kebajikan yang aku buat ni, satu ketika aku doa, Allah mudahkan urusan aku. Tengok, hebat tak aku? Itu bangga besar diri, jangan ada pada diri kita. Wal'iyazubillah. Mohonlah perlindungan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada kalangan orang-orang yang begitu. Minta Allah Subhanahu wa taala jaga dan peliharalah akan setiap hati-hati kita, setiap niat kita dan setiap amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Dan andai kata kalau berlakulah kesusahan kepada diri kita, tuan-tuan, kita minta dan berdoalah kepada Allah, dan boleh juga kita bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan sebelum ini dengan keadaan kita ikhlas benar-benar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dah habis dah hadis yang menceritakan tentang perihal ikhlasnya pada niat dalam setiap pekerjaan dan setiap amal perbuatan kita, dalam setiap kata-kata kita dan hal ahwal yang sulit ataupun terang, kita dah selesai. Alhamdulillah, insya-Allah, tuan-tuan, kalau ada masa ruang dan masa lagi, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang perihal taubat. Yang memperbincangkan tentang taubat. Ikhlasnya sudah, maka bila mana kita nak datangkan ikhlasnya, kuncinya, tuan-tuan, kita kena buat. Nak dapatkan ikhlasnya, tuan-tuan, dia punya kunci, dia kena bertaubat, tuan-tuan. Taubat dengan sebenar-benar taubat, dan kita tak akan ulang balik kesilapan kita. Barulah kita boleh datangkan ikhlas, barulah doa kita ini Allah kabulkan, Allah perkenankan, dan barulah kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai dan merahmati atas setiap urusan kita, termasuk hari ini kita duduk dalam majlis ilmu walaupun tidaklah secara langsung. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah berikan keridaan dan kerahmatannya kepada diri kita, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekadar itu sahaja, tuan-tuan, daripada saya untuk pertemuan kita pada kali ini. Yang baik adalah datangnya daripada Allah, dan yang buruk adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا
الكورونا والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.